Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad jami'il anbiya wal ulama wasyuhada wassalihin fil bar wal bahri ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummati wa ila asatidatina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammadinil Mustafa ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun. Wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma razuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Dengan rahmat, dengan karuniaan, hidayah, taufik dan juga ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan pada kita pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita kembali bersama-sama kita bermuzakarah, membincangkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu inilah akan membina, akan membentuk amal kita. Lagi pula mana-mana amal yang tidak disertakan dengan ilmu, maka amal tersebut la yakunu. Jadi amal itu tidak diiktiraf, tidak diterima oleh syarak, kerana boleh jadi amal itu tidak menepati ciri-ciri amal yang dikehendaki oleh agama. Boleh jadi berlaku kekurangan pada sudut rukun amal ataupun syarat-syarat amal, maka ketika itu amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan kita kitab membicarakan hadis-hadis Nabi SAW daripada kitab Adabil Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala. Jadi sambungan hadis, kita lihat beberapa pilihan hadis yang kita boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ina bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala annahu qala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatin nar. Hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Bukhair menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid
Al-Had, dari Yazid bin Al-Had, daripada Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari bapanya, dan daripada datuknya. Maknanya dia terima daripada bapanya, bapanya terima daripada datuknya. Telah berkata ia, datuknya, jadi datuknya dah masuk golongan sahabah. Kata dia, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Jadi Nabi pernah berkata, Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Jadi Nabi ajar doa, Nabi mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, aku minta berlindung kepadamu ya Allah, minta berlindung denganmu, min fitnatil Masihid Dajjal, dari fitnah Masih ad-Dajjal. Dan aku berlindung, a'udzubika min fitnatin nar, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada neraka, siksaan neraka. Jadi hadis ni nampak tak? Beberapa kali hadis, beberapa banyak doa Nabi SAW yang bunyi dia begini. Maknanya minta berlindung daripada azab neraka, minta berlindung daripada siksaan kubur dan seumpamanya. Sini menjadi satu pengajaran kepada kita bahawasanya Dajjal ni satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang akan dibangkitkan pada hujung-hujung daripada usia dunia dan menjadi alamat daripada kiamat Dajjal. Tu innahu a'war, yang dikatakan mata buta, mata dia sebelah, mata sebelah. Kemudian pada dahi dia maktubun kafara, pada dahi dia tercatat 3 huruf kafara. Perjalanan dia sangat laju di atas muka bumi ni. Habis dunia ni dia pusing supaya nak menyesatkan manusia, melainkan Madinah, tanah suci haram, Madinah dia tak boleh masuk. Itu mengikut riwayat-riwayat. Jadi dengan tipu daya dia, dengan ujian yang Allah Ta'ala datangkan, ramai yang terpesong dan ramai yang terpengaruh dengan ajakan Dajjal. Sehingga kan ramai di kalangan ulama-ulama pun sama. Ulama-ulama pun sebahagiannya, yang mana ulama-ulama dunia ni tidak teguh iman mereka, hanyut terpengaruh dengan hasutan Dajjal. Maka kerana itulah bila Dajjal ni satu perkara besar yang menggugat iman manusia ni, maka Nabi ajar. Kalau benda tidak mustahak, tidak penting, tidak menakutkan, Nabi tak heran, kan? Tapi Nabi ajar supaya umat ini membaca doa minta selamat daripada tipu daya Dajjal. Kalau kita kata di dunia ni ramai manusia, golongan-golongan yang kadang-kadang menganiaya, menzalimi kita. Ada, ya Allah, Engkau selamatkan kami daripada pencuri-pencuri ke? Tak, secara umum ada tak doa secara khusus begitu. Tapi Dajjal ni tidak. Banyak riwayat, banyak doa yang Nabi minta, dan kita kena amal. Kita kena amal doa supaya terselamat daripada fitnah Dajjal. Tu Dajjal-Dajjal kecil ramai. Dajjal-Dajjal kecil ni, tak? Anak-anak Dajjal maknanya mereka yang kazzab. Dajjal ni maknanya kazzabun, yang kuat dusta dia, yang sangat kuat berdusta. Jadi pendusta ni ramai lah atas dunia ni. Maknanya tali barut Dajjal dipanggil. Itu pun kita minta berlindung. Jadi Nabi ajar, setengah riwayat Nabi baca sebelum daripada salam, boleh juga. Sebelum daripada salam kita minta selamat daripada Dajjal ni. Sebelum daripada salam, selepas tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, yang Nabi ajar pada Fatimah kan Aisyah, Nabi ajar.
Nabi ajar maknanya sebelum daripada salam baca minta selamat isti'azah daripada 4 perkara itu. Isti'azah daripada 4 perkara. A'udzubika min fitnati, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, minta jauh daripada siksaan Allah. Min azabi jahannam, jauh daripada neraka Allah. Jangan sampai dapat hampir, bukan kata masuk, hampir dengan neraka pun jangan, minta jauh. Allahu Akbar. Habis siksaan Allah Ta'ala ni campak neraka lah. Campak terus dalam api, jadi bahan bakar. Nampak tak? Tu siksaan Allah Ta'ala. Kemuncak murka Allah, masukkan dalam neraka. Lapar, terpekik-pekik memohon bantuan daripada Allah, tak dilayan. Lapar tidak dilayan, dapat tiba-tiba bagi buah. Inna syajarataz zakum. Dapat buah zakum. Buah zakum pula buah yang berduri, yang makannya hancur luluh isi-isi perut. Minuman dia hamim, ma'un syadidatul hararah, air yang bersangatan panas. Air pula air panas pula. Allahu Akbar. Menggelegak ni air, bukan air dunia. Air panas dunia ni pun dah sepanas-panas air dunia ni manusia tak boleh minum dah, tak ada siapa boleh minum. Air sepanas-panas air dunia, air yang kita panam menggelegak. Tapi ingat, air di dunia ni satu bahagian yang panas kamu bakar tadi tu, yang kita jerang air sepanas-panas air menggelegak itu, satu bahagian daripada 70 bahagian. Ada 69 baki lagi di akhirat. Cuba bayangkan. Memang na'udzubillah min zalik. Maka Nabi suruh jauh, minta jauh, jangan cuba. Jangan cuba, boleh try masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Tak apa dia kata. Orang beriman akan keluar juga. Jangan duk kata tak apa dah. Tak tertanggung, tak boleh. Tak ada siapa boleh tanggung siksaan. A'udzubika min azabi jahannam, minta jauh daripada siksaan neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan daripada siksa kubur pun tak boleh juga, tak mampu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada cobaan hidup dan mati. Minta berlindung dengan Allah daripada cobaan hidup dan mati. Macam-macam lah perjalanan kehidupan kita ni, liku-liku kehidupan kita ni Allah Ta'ala uji, coba kita. Ada kala berjaya, ada kala tewas. Tu nak ke sabar tu. Dalam melakukan taat kena sabar, dalam kita nak menjauhi perkara mungkar sabar, dan bila ditimpa ujian bala musibah, lagi-lagi kita kena sabar. Nampak tak martabat sabar tadi. Kemudian daripada cobaan hidup dan mati, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta selamat pula daripada fitnah cobaan ketika mati, ketika hampir mati. Nampak tak? Ketika hampir mati, tipu lagi, daya daripada syaitan pula nak menyesatkan pula. Banyak ujian kita ni. Sentiasa dalam ujian. Nampak tak? Manusia ni, orang beriman ni sentiasa di dalam ujian. Maka kita minta berjaya. Dunia ni tak apa lagi. Ya. Gagal dunia pun makna masih boleh teruskan kehidupan. Cuma nampak sikit susah, melarat sikit, gagal. Kalau gagal peperiksaan boleh ulang balik, tak ada masalah. Ulang balik, malah diulang tu boleh berjaya pula. Dia study lagi. Tapi akhirat kalau pakai gagal terus. Tak ada dah. Tak ada peluang. Bila tahu keputusan, bila amal kita hendak ditimbang, tahu keputusan dia di tangan kiri. Wal iyazabillah. Ashabul shimal, ashabul yamin, ashabul shimal. Bila dapat keputusan tangan kiri, boleh minta peluang. Ya Allah, ya Allah, hantar aku kembali ke dunia, ya Allah. Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Kalla. Nampak tak? Allah Ta'ala tak layan dah. Ya Allah, kembalikan aku di dunia, ya Allah. Aku nak baikilah amal-amal aku, a'malu salihah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Ni dah dapat keputusan. Jawapannya tak ada. Terus.
Gagal ni catatan amal tangan kiri, ni balasan dia. Ni perjalanan kamu, ni tempat kamu. Tu peluang. Maknanya di dunia ni peluang untuk kita baiki sebaiki-baiki yang boleh. Islah. Malah usaha pembaikian iman, pembaikan amal kita ni berterusan. Tak ada kata sekali baiki masuk workshop dah selesai dah. Punca kerosakan tu sentiasa ada. Nampak tak? Sebab kerosakan sentiasa ada. Iman kita, amal kita. Jadi sentiasa kita baiki. Kita tak suka orang kafir. Orang kafir ni dia, kepahaman dia apa? Keyakinan orang kafir mati selesai dah. Itu dah masalah besar. Bila mati selesai, tidak ada kebangkitan, tak ada perkiraan, perhitungan, tak ada. Bila itulah yang dia faham, dia tak ada risau dah. Mati-mati saja, jadi tanah habis. Kalau bakar pun habis selesai, masuk dalam kubur pun tak bangkit dah. Kita tengok singkatnya, sesatnya puak-puak kafir bila mereka menafikan kebangkitan selepas kematian. Sedangkan kita orang beriman, ini adalah perkara ghaib. Ini adalah perkara ghaib. Jadi bila kita beriman dengan perkara ghaib, itulah perkara yang paling besar. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman percaya dengan perkara ghaib, iaitulah muttaqun, orang yang bertakwa. Allahu akbar. Sekarang ni kita hidup nahya. Dan ingat, namutu, kita akan mati. Sekarang ni nahya, kita hidup, namutu, kita akan mati. Sanamutu, yamutun, sayamutun. Manusia ni lagi akan mati. Lepas mati jadi apa? Lepas mati apa dia? Kita akan dibangkitkan. Sayub'atsun, yub'atsun. Lepas yamutun, yub'atsun. Lepas yub'atsun, lepas dibangkitkan, yuhsyarun. Banyak ayat dah sebut. Yuhsyarun, kita akan dihimpunkan. Kita akan digiringkan, dihalau. Halau semua pergi ke mauqif, tempat perhimpunan. Lepas yuhsyarun, apa jadi? Lepas yuhsyarun, untuk mana kita pergi? Dihalau menuju ke mana? Tempat perhitungan amal. Jadi yuhasabun, akan dikirakan amal kamu. Kamu buat amal sikit pun Allah Ta'ala ambil kira, buat jahat sikit pun akan diambil kira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak sia-sia. Nampak tak? Tak sia-sia amal kita. Baca satu subhanallah, Allah tak nak kira nilai. Berasa ada duit shilling 20 sen, 30 sen dalam poket, rasa nak guna tak guna dah, nampak tabung masuk. Tu Allah kira belaka tu. Nak boleh jadi syafaat akhirat kita tak tahu. Jadi maknanya kita besarkan amal tu. Nilai tu di sisi kita kena anggap besar. Di sisi Allah kita serah, dengan syarat pada ikhlas kita, amalan hati pula. Jadi bila di yuhasabun, yuzanun, ditimbangkan amal, semua amal kita ditimbang, akhir sekali apa? Dah dapat keputusan, apa jadi? Dah dapat keputusan timbangan, apa jadi? Daripada bangkit, impun, dah dapat keputusan, ke mana seterusnya? Yujzaun, dibalas mereka itu. Manusia akan dibalas, khalaiq, makhluk akan dibalas. Yujzaun, bila dibalas, akhir sekali yadkhulun, masuk. Yadkhuluna fiha, mereka masuk. Yadkhulunal jannah, yadkhulunan nar, masuk syurga, masuk neraka. Masuk, bila masuk khalidin, khalidina fiha, lah kekal. Bila orang syurga mutanaimun, orang yang bernikmat-nikmat. Mutanaimun, orang yang kafir pula khasirun, orang rugi. Tu ingat perjalanan kita ni. Nampak tak? Kita orang beriman, bukan orang kafir tak. Dia bangkang Nabi, halang usaha Nabi, pertikai, perlekeh,
persenda, perolok-olokkan dakwah risalah kenabian. Tolak habis semua. Bangkit tak percaya dah. Dicabar Nabi. Kalau betul ada kebangkitan, cuba bangkitkan. Bangkitkan datuk nenek kami yang dah mati dulu. Tunjuk depan kami bagaimana datuk nenek moyang kami yang mati itu dibangkitkan. Dicabar pula. Cabar Nabi, in kuntum shadiqin. Kalau kamu ni betul-betul orang yang benar pada perkataan kamu, kalau kamu benar, bangkitkan, cuba hidupkan kembali datuk nenek kami yang dah mati. Cabar. Dia cabar Nabi, cabar Allah. Tu Allah sesat. Lafi dhalalim mubin. Mereka tu dalam kesesatan yang sangat nyata. Tu kafir. Jadi bila kita beriman adanya kebangkitan, maka terkawallah gerak-geri perbuatan kita, ingatan kita sentiasa kepada Allah. Sentiasa kita sibukkan diri dengan ibadah. Pasal apa? Percayanya ada pembalasan. Tu mukmin. Buat baik, buat jahat kita semua akan diperkirakan supaya datang takut tu. Qala. Jadi minta berlindung daripada kehidupan kematian. Wa a'udzubika min fitnatin nar. Berlindung daripada fitnah neraka pula. Itu satu hadis. Qala wa bihi annahu qala an Sa'd bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'din innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi azza wa jalla illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia menggambarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan infak seraya mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata, sabda Nabi kepada sahabat dia Sa'ad, Nabi kata, kamu ni sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan infak, kamu tidak akan mengeluarkan perbelanjaan, sebarang perbelanjaan seraya tabtaghi biha wajah Allah, yang kau tuntut dengan nafkah itu akan wajah Allah. Maknanya kerana Allah lah wajah. Dia panggil majaz mursal, itlaqul juz'i wa iradatul kull. Lapas tu kata wajah satu juzuk, tapi nak ke kul makna zat Allah. Tapi jangan kita khayal Tuhan ada wajah pula. Jaga akidah dia. Walaupun zahir ayat hadis sebut wajah ni muka. Kat wajah ni muka, tapi jangan faham dikehendaki wajah tu muka. Balik pada Allah, iaitu zat Allah. Kalau kamu mengharapkan akan zat Allah Ta'ala, melainkan tidaklah engkau mengeluarkan satu infak, melainkan nescaya engkau diberi pahala ujirta biha. Engkau diberikan pahala dengannya. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sehinggalah kamu bagi makan sesuap ke mulut isterimu sekalipun. Kamu jadikan pada mulut isteri kamu, makna sekali suapan, makna nafkah perbelanjaan itu, maka itu pun menjadi ganjaran untuk kamu. Tapi sini hingga makanan yang kau suapkan, engkau suapkan dalam mulut isterimu itu sekalipun. Penjelasan kata innaka, subjek yang diajak bicara adalah Sa'ad, namun yang dimasukkan setiap orang yang berinfak. Walaupun ayat ni, hadis ini sebut nama Sa'ad, tapi secara umum al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajarannya bukan sebab jadi berlaku kepada Sa'ad, tidak oleh tidak. Secara umumnya kena pada setiap orang munfiq, orang yang membelanjakan nafkah. Siapa-siapa yang belanjakan nafkah, dengan dia memberi satu pemberian perbelanjaan kepada isteri dia,
maka semua ujir tabiha, diberi balasan akan dikau dengannya. Begitu. Pahala di sisi Allah. Wajhullah mana pahala di sisi Allah. Pahala di sisi Allah. Hatta merupakan huruf ataf dan kata kerja setelahnya menempati i'rab mansub. Huruf ma merupakan huruf sambung. Ini segi i'rab. Mansub mausulah dan objek dikembalinya dibuang, maksudnya adalah hingga suatu yang kau jadikan. Hingga suatu yang kau jadikan. Fi fami mar'atik, makna dalam riwayat kashi dikata kashmihini tertulis dengan lafaz fi mar'atik, dan ini merupakan lafaz yang banyak ditemui dalam riwayat yang sama. Al-Qadhi Iyad mengatakan lafaz inilah yang benar kerana asalnya huruf mim pada kata famun dibuang dengan dalil bentuk jamak dari kata tersebut, iaitu afwa, sedangkan bentuk taswirnya fuwaihun, makna mulut. Jadi kandungan hadis, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini dengan menyatakan bahawa jika kesenangan selaras dengan syariat, ia tidak akan menodai suatu pahala, kerana pada umumnya menyuapi isteri terjadi pada saat bersendegurau dan dapat membangkitkan nafsu. Akan tetapi jika hal tersebut diniatkan untuk meraih pahala, maka dengan kurniaan Allah Ta'ala pahala itu akan diperoleh. Sungguhnya pahala dari setiap amal akan diperoleh dengan sebab niatnya. Jadi walhasil pahala berdasarkan niat. Amal-amal kita sembahyang, kita puasa, zikir, tilawah Quran itu amal. Tapi sudut pahala tak tengok zahir amal, balik pada hati. Rujukannya ialah hati. Hebat amal tapi tetap dilihat pada hati. Kalau amal banyak, ikhlas sikit, dapat pahala sikit. Ataupun setengah ulama itu tak dapat terus. Kalau dia sedekah 100, pahala dia 10% je. 10% lillah, 90% ini minta orang sebut nama aku, orang sanjung aku, dapat gelaran sekian-sekian. Jadi berat niatnya kerana selain daripada Allah, maka pahala 10%, ataupun kata ulama setengah tak dapat terus kerana berat syirik pada amal. Allahu Akbar. Jadi bukan dilihat pada rancaknya amal, tapi balik kepada kebersihan, kemurnian niat manusia itu. Kalau amal sikit tapi bulat semata-mata lillah, pahala penuh. Sikit je kebajikan dia buat. Nampak tak? Dia bantu, dia khidmat, amal-amal bakti dia tu lillah, amal simple je. Nampak tak? Amal tu simple je, tapi lillahi ta'ala. Nampak tak? Nampak kawan minum dekat kedai, cawan kopi, dia minum mewah lah minumnya, dengan roti canai, nasi lemak, tak? 3-4 beranak umpamanya. Tengok satu meja tu ada orang tua minum teh, minum teh, dia kira sekali. Tak? Kira sekali. Bila dia niat lillahi ta'ala sampai orang tua tu pun tak kenal siapa yang sponsor dia ni. Tapi berapa ringgit tu? Kata RM1, RM2 je teh tu, RM2 je. Tapi ikhlas lillahi ta'ala, tak nak digelar, tak ada kita kata. Nampak tak? Dia belanja dah, dia bayar dah. Pergi dekat meja kawan tu, Haji, Assalamualaikum Haji, tak apa, saya bayar dah. Dia nyata nak perkenalkan diri dia pula. Tak, diam. Jadi dalam keadaan dia diam itu, ikhlas semata-mata kerana Allah. Besar pahala dia. Nampak tak? Ni amal yang mahal ni. Itu Allahu Akbar. Jadi kalau begitu kita kata amal kita ni dilihat pada niat yang ada dalam hati. Itu tempat rujukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada isu tadi, iaitu satu orang yang membelanjakan isteri dia, apa dia? Ataupun sehinggalah Nabi buat royah, sehinggalah kamu ni ujir tabiah, illa ujir tabiah, diberi pahala kepada kamu itu sehingga kamu menyuap makanan sekeping biskut ke, sekeping roti ke, kepada isteri kamu, mulut isteri kamu pun Allah Ta'ala ujir tabiha,
dia beri pahala kepada kamu. Tu jadi Nabi perintah lah. Ya. Maknanya seolah-olah ada arahan daripada Nabi, iaitu memberi suapan kepada isteri bentuk makanan, Masya Allah. Di samping dia kata itu masa bergurau senda tu, jadi nak berseronok bagi makanan, bagi kepada isteri dia. Tapi kalau jadi tabiat tu Masya Allah lah. Ya. Kalau jadi tabiat tu mesra sampai ke hujung hayat ni, Masya Allah. Ya. Tu sebab ini masa malam, masa hari perkahwinan dia. Hari perkahwinan pun kena paksa. Ya. Kena paksa ambil gambar. Suap-suap, tolong suap. Cekek. Tak ada dah lepas tu. Dah. Nak gambar lakonan dia. Kalau suruh, kalau sendiri buat tak ada dah, makan masing-masing lah. Ambil awal-awal. Tak ada dah kahwin. Dah. Kes gambar tu. Nak tunjuk. Ambil gambar pula 5 keping nak ambil bagi cantik tu. Suap lagi. Lepas tu tak ada dah. Tu Allahu Akbar. Jadi kalau mana sifat tabiat gitu berterusan, subhanallah. Jadi mana mesra tu. Ini bergaduh. Hari pertama kahwin dah pergi pejabat agama pun ada. Hari pertama kahwin tu ada silap, ada perselisihan sikit. Jom pejabat agama selalu lah. Cabar. Allahu Akbar. Tu jalan nak perdamaikan bagaimana? Jalan nak baiki damai tu Nabi ajar. Sabar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa bihi annahu an Abi Hurairah qala jalasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma ashrafu min al-akhar fa'atasa syarif minhuma falam yahmadillah falam yushammithu wa atasa al-akhar fahamidallah fashammatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala syarif atastu 'indaka falam tushammitni wa atasa hadzal akhar fatashammattahu faqala inna hadza dzakarallah fa dzakartuhu wa anta nasitallaha fanasiyatuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada 2 orang lelaki duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 orang Nabi duduk bersama Nabi, salah satunya lebih terhormat daripada yang lainnya. Jadi antara 2 mereka ni ada yang lebih mulia lah, terhormat. Lalu yang bangsawan itu bersin, asyraf, syarif, yang mempunyai kemuliaan ni, mana dia ada pangkat, ada kedudukan, dia bersin, hasyim sekali. Dia bersin, tetapi tidak memuji Allah, dan dia tidak menyahutnya dengan doa bersin. Maknanya bila bersin dia diam, tak ada nak ucap tahmid lah. Yang satu lagi juga bersin dan memuji Allah. Jadi 2 keadaan berlaku. Maknanya berlaku ni di sisi Nabi ni. Nabi ada majlis, seorang bersin, hasyim, diam, sunyi, sepi dia tu. Seorang lagi bersin, dia pun memuji Allah. Lalu Nabi SAW menyahutnya dengan doa bersin. Maka berkatalah bangsawan itu, aku bersin di sisi engkau. Dia ni ada kemuliaan. Tapi bila mana dia bersin, dia tak ada zikir, tak ada tahmid, puji pada Allah. Tadi dia sendiri ada kedudukan. Jadi bila dia tidak baca apa-apa doa, Nabi pun tak kata apa. Tapi dia bangkitlah. Pasal apa yang si fulan ni bersin, kamu doa, kamu jawab, ni aku ni kamu diam je. Sementara dia bersin lalu engkau menyahutnya dengan doa, beliau menjawab, jawapannya begini. Sahabat dia, mana kawan seorang ni, dia bersin, Nabi jawab, yang dia ni pangkat besar tapi tak jawab. Bila bersin duk diam, Nabi kata apa? Sesungguhnya ini. Jadi Nabi kata sesungguhnya ini laki-laki ini, dia mengingat Allah, mengingati Allah, maka aku pun mengingatinya
Sedangkan engkau melupakan Allah, maka aku pun melupakanmu. Tengok. Jadi kita kena ingat orang yang ingat Allah dan kita abailah. Orang yang lalai pada Allah kita abaikan. Itu satu pengajaran daripada Nabi SAW. Ini pada sudut doa. Di dalamnya terdapat keterangan bahawa barang siapa yang bersin dan dia tidak memuji Allah, maka dia tidak berhak mendapatkan doa kebaikan. Itu maknanya kita terbiasa dah. Terbiasa dah. Hasyim sekali. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lupa tak peduli pasal pun dia bersin ni satu rahmat daripada Allah. Dia hilangkan penyakit apa-apa dan kepala kita ni hilang, lega, otak kita ni, kepala kita ringan. Maka sayogianya, selayaknya bagi orang beriman ni ucap puji kepada Allah. Alhamdulillah. Tak ada dah. Dia jawapannya kena Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu yang layaknya. Dan itulah sunnah baca Alhamdulillah. Kemudian yang dengar ya rahamukallah. Kadang-kadang kita ada sebahagian bila bersin dia baca Alhamdulillah. Ada setengah bersin langsung tak baca. Al-Hashim 3 kali bersin. Hashim duk geleng kepala. Hashim geleng kepala ni. Hashim selesai. Tak ada nak Alhamdulillah sekali. Kemudian pihak pendengar pula kadang-kadang dengar Alhamdulillah. Jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Ya rahamukallah. Ada orang jawab. Ada setengah tu tak tahu nak jawab apa. Diam. Jawab apa? Diam. Nah. Bila kawan tu bersin, dia tak tahu nak jawab apa, diam. Ya rahamukallah. Kadang-kadang dia pilih pula. Dia pilih pula nak jawab ya rahamukallah, dia tengok orang pula. Kalau betul-betul orang rapat dengan dia, kawan rapat, Hashim kawan dia, Alhamdulillah, ya rahamukallah. Tapi orang suku sakat yang dia tak kenal, tak peduli lah. Nampak tak? Kena pula musuh dia. Musuh dia. Adik-beradik kadang dia bermusuh. Bila bermusuh, berpeluang berjumpa dalam rumah ke, ada majlis ke jumpa, tahu dah dia ni musuh. Maknanya kita kata tak mesra mana lah dengan kawan ni, tak mesra mana dengan saudara dia, kawan. Tiba-tiba bersin Hashim, dia nak jawab tak? Tak. Musuh dia nak jawab tak? Ataupun orang dia tak berkenan, dia boleh. Pilih kasih pula nak jawab. Jadi makna sebaiknya tak ada. Sunnahnya bila orang bersin kita jawab. Yang bersin dia ucapkan lafaz tahmid, yang mendengar kena ya rahamukallah. Itu ajaran Islam. Tak boleh pilih kasih dalam masalah doa mendoa ni. Tapi tadilah bila orang tak berdoa tak ada. Kalau dia tak doa tak perlu. Kalau dia tak ada alhamdulillah tak perlu jawab apa-apa. Maknanya kita nak berkhidmat bakti pun, kalau begitu Nabi kata tengok orang yang mengingati Allah. Orang yang mengingati Allah Ta'ala ni kita banyak khidmat pada dia. Kita banyak bantu pada dia. Malah doa pun kita doa kepada dia. Kita banyaklah amal. Tu jalanan-jalanan orang soleh. Tingkatkan amal kita, kualiti amal kita. Dan orang pun ambil kesempatan bila kita menjadi ahli amal, kita menjadi ahli amal, tergolong orang-orang soleh, jadi orang pun nak ambil tabarruk, orang nak khidmat pada kita. Jadi itu maka Nabi kata siapa yang menjamu orang berbuka puasa, pahala dia tak kurang. Jadi di situ anjuran supaya kita mengambil peluang. Kita nak puasa malas, nak puasa segan. Jadi bila dengar kawan kita puasa Isnin Khamis ke, menjadi amalan dia, kita pun cek jalan lah. Kita nak pahala. Jadi sponsor dia ke, kamu puasa ni buah kurma untuk kamu berbuka, kamu puasa ni nasi bungkus kamu makan nanti. Allahu Akbar. Jadi kita ni tomakkan nak keganjaran. Bila-bila pun apa pahala yang kita boleh peroleh, walaupun dengan jalan tumpang saudara kita, tumpang dia. Tu tengok tu kita nak tu ganjaran, serah pada Allah lah kita buat amalnya. Allahu Akbar.
Qala. Satu lagi ya. An Aisyah radhiyallahu anha annin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hasadakumul yahud ada syai'in ma hasadukum ala salami wat ta'min. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada suatu yang menyebabkan orang Yahudi itu iri terhadap kalian seperti mereka iri terhadap salam dan ucapan amin. Kandung hadis anjuran memperbanyak mengucapkan salam dan ucapan amin. Jadi orang Yahudi ni sangat-sangat dengki dengan ucapan salam orang Islam. Tahiyatul Islam. Tahiyatul Islam, penghormatan sama orang Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni penghormatan sama kita yang sangat dicemburui oleh puak-puak Yahudi. Dia tak ada, dia angkat tangan begitu. Jadi kita tidak kena ucap salam. Dan juga ucapan wa ta'min dan ucapan amin. Jadi pentingnya kedua perkara tersebut, dan bahawa kaum Yahudi merasa iri terhadap kaum muslimin kerana mereka mengetahui fadilat dan barakah kedua hal tersebut, serta minat kaum muslimin untuk menghimpun dan meraihnya. Dua bentuk doa. Assalamualaikum doa. Doa kesejahteraan, takmin, amin, perkenan olehmu ya Allah. Amin, perkenan olehmu doa kami. Jadi dua ni kebaikan. Maka orang kafir ni, orang kafir ni dia cemburu dua perkara ni lah. Nampak tak? Jadi kita ambil peluang di dunia ni, ucap salam sebanyak mungkin, sebarkan salam, dan kita ucapkan amin, banyakkan doa lah. Amin, amin. Kawan kita kata apa pun kebaikan, mudah Allah mudahkan, amin. Dah. Allah Ta'ala selesaikan masalah kamu, amin. Amin semua kita ni. Kerana apa? Itu satu bentuk jawapan doa, Allah perkenankan. Jadi orang kafir Yahudi tak boleh dia. Apa jalan dia nak tiru orang Islam? Takkan dia assalamualaikum juga? Tak ada. Satu daripada nama Allah. Makna jadikan satu kebiasaan, bila bertemu je assalamualaikum, selisih je assalamualaikum. Tu kadang-kadang jadi keberatan lidah. Taufik hidayah. Tak? Tu. Allah, kita ingat masa sekolah dulu asrama. Masa asrama dulu, asrama sekolah akademik. Sekolah akademik. Tapi disebabkan ragging lah, suasana ragging, meragging ni. Tak? Kita lalu jugalah. Ragging senior, ragging pelajar junior. Sampai kalau jumpa tak bagi salam, siap. Malam dia tarik. Tak? Kuatnya masa tu sekolah. Jadi dia suruh pelajar junior ni hormat dia. Nak kata senior bagi salam tak? Ya, dia suruh junior. Pelajar baru masuk ni kena bagi salam. Kalau tak bagi salam dia panggil. Tu tengok perangai dia. Dan memang takut lah. Pelajar-pelajar baru jadi takut. Jumpa assalamualaikum bang, assalamualaikum bang. Tiba tak bagi salam, dia tegur selalu. Weh, awak pun tak bagi salam. Tengok. Kalau berasa dia nampak muka lain macam, nampak macam debel sikit je, muka nampak sombong, malam dia tarik. Dia tarik, pukul. Tu tengok. Tapi hidup suasana bagi salam tu. Dan keadaan dia tekan, dia reagi ni hidup assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi terpaksa kadang-kadang. Dia tak syarat orang muda kena bagi orang tua. Orang tua sepatutnya kena ajar juga. Orang tua kena ajar orang muda bagi salam. Sama dia jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum. Suasana kita ni jumpa selisih je, lama tinggal, pagi jumpa dah salam, jumpa tengah hari assalamualaikum pula. Sentiasa memberi salam. Balik rumah assalamualaikum pula. Nak jumpa bagi salam, nak tinggal pun assalamualaikum. Masya Allah, suasana memberi salam. Tu dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sikit sebanyak hadis-hadis yang kita bincangkan hari ini, daripada tadi doa yang Nabi minta berlindung daripada min azabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian pemberian nafkah kepada isteri walaupun suap. Satu suapan nafkah, bentuk satu suapan kepada isteri, Nabi kata ujir tabiha, kamu diberi ganjaran. Balik mana cadanglah sarapan ni bagi suap sekali. Tak? Nak amat dah, tak tunggu dah, esok minggu depan pakai amat terus ilmu. Apa hal abang ni? Buang tebiat ke apa? Masalah abang ni. Tak? Itulah awak tak duduk kuliah,
Tak dengar nak amal tak boleh, belum amal kata pula. Gaduh pula situ. Kita baru nak amal. Allahu Akbar. Kemudian maknanya ucapan salam dan amin yang perlu kita sebarkan, kita jadikan satu kebiasaan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah dapat kita amalkan apa yang kita bincangkan. Kita jadikan satu panduan, pedoman sakit baki kehidupan kita supaya semakin rahmat, mencurah-curah rahmat Allah kepada kita, dan matlamat kita nak redha Allah. Hidup kita nak redha Allah. Kita buat baik, buat kebaikan di atas muka bumi ini, bukan buat kerosakan. Itu keadaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitab was sunnah wa ta'wil wal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbi la yakhsha min du'a'i la yusma' min nafsin la tashma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalibatid dain wa na'udzubika min ghalibatid dain wa na'udzubika min ghalibatid dain wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.